Tafsir Al-Azhar, karya Profesor Dr. Hamka. Kita masih dalam perbincangan daripada ayat-ayat 153 hingga 159 dari surah An-Nisa. Diskusi bahagian kelima. Dari mana kepercayaan tebus dosa dengan salib? Banyak orang Kristian yang berpengetahuan mengakui terus terang bahawa kepercayaan tentang tebus dosa manusia dengan salib atau kepercayaan tentang Tuhan adalah satu sama dengan tiga dan tiga sama dengan satu itu memang tidak masuk akal. Tetapi kerana memang sudah demikian tertulis dalam kitab-kitab suci mereka, terutama surat-surat kiriman Paulus, dan yang dihubungi dengan itu, yang sucinya sudah disamakan dengan sabda Isa Al-Masih sendiri, sehingga seluruhnya diberi satu nama, iaitu perjanjian baru. Maka sebagai orang yang beragama wajiblah diterima, maka masuk akal ataupun tidak, lalu diterima sebagai didikan dari kecil. Dan untuk menjaga adanya kepercayaan itu, diusahakan khutbah gereja tiap-tiap hari Ahad yang sengaja dipelajari cara-cara tekniknya yang lebih membangkitkan perasaan daripada membangkitkan pemikiran. Setengah mereka berkata, memang tiap agama mempunyai kepercayaan dan berita-berita yang tidak diterima sama sekali oleh akal, tetapi dia harus diterima dengan sepenuh hati dan menyerah. Ada orang yang berkata, agama Islam itu sama saja dengan agama lain, juga mempunyai kepercayaan yang tidak masuk akal. Padahal tidak ada satu akidah atau kepercayaan yang tidak masuk akal. Yang ada dalam Islam hanyalah tentang kepercayaan kepada yang gaib, yang bukan mustahil pada akal, melainkan akal belum dapat memahamkannya dengan tetap, tetapi dia mungkin terjadi. Sehingga salah satu dari kepercayaan Islam, iaitu Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj, bukanlah mustahil pada akal, bahkan dapat diterima oleh akal. Cuma pengetahuan manusia belum sampai dapat mengetahui rahsianya. Sungguh pun begitu, ada dalam kalangan Islam sendiri golongan yang mempercayai bahawa Nabi Muhammad itu Mi'raj hanya dengan roh sendiri, dengan roh saja, bukan dengan badan. Dan tidaklah mereka dituduh kufur lantaran itu. Tegasnya, tidaklah Islam memaksa manusia mempercayai perkara yang tidak masuk dalam akalnya. Dalam kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sendiri pun ada yang berpendapat bahawa Rasulullah itu Mi'raj hanya dengan ruhnya saja. Di antaranya ialah Aisyah, isteri Nabi sendiri, dan Muawiyah. Menurut penyelidikan ahli-ahli Eropah sendiri, kepercayaan adanya penebus dosa itu adalah pengaruh ajaran agama penyembah berhala purbakala ke dalam Kristian. Orang Hindu pun mempercayai kepercayaan bahawa Krishna adalah pahlawan satria yang dipenuhi oleh ketuhanan, sebab dia telah memberikan dirinya buat dikorbankan penebus dosa manusia. Mr. Moore menerangkan kepercayaan orang Hindu adalah bahawa Krishna memberikan dirinya disalib kerana tangannya dipaku, demikian juga kedua kakinya, dan di dadanya digambarkan rupa hati manusia tergantung. Ada juga gambar Krishna disalib, sedang di kepalanya mahkota dari emas. Dalam kepercayaan orang Nepal dan Tibet, bahawa di sana ada segolongan penganut kepercayaan terhadap Indra yang mereka sembah kerana dia telah mengorbankan diri buat disalib. Kaki tangannya dipaku guna penebus dosa manusia. Penganut agama Buddha pun mempunyai kepercayaan bahawa Buddha Gautama adalah juru selamat, penjelmaan Tuhan sendiri, anak tunggal, penebus dan manusia sempurna, dan juga Tuhan yang sempurna menjelma jadi manusia, yang telah memberikan dirinya jadi korban
bagi penebus dosa manusia, sehingga di hari kemudian kelak manusia tidak akan menerima seksa lagi, bahkan mereka akan mewarisi kerajaan syurga. Seperti dongeng-dongeng sekitar kelahiran Yesus Kristus, padahal sudah nyata bahawa Buddha lebih dahulu lahir daripada Yesus, iaitu 6 abad sebelum Masihi. Maka apabila dibandingkan kedua dongeng yang hampir serupa ini, padahal Buddha dahulu lahir, mau tidak mau kita akan sampai kepada kesimpulan bahawa dongeng itu adalah saduran dari dongeng kelahiran Buddha. Kita mengakui bahawa di dalam beberapa kitab sirah sejarah hidup Nabi Muhammad yang kerap dibacakan di dalam memperingati Maulid beliau, seumpamanya kitab Berzanzi, Ad-Dabaq dan lain-lain, ada pula ditulis dongeng-dongeng tentang kelahiran Buddha dan Isa Al-Masih. Tetapi ahli-ahli nakat, iaitu kritik dalam ilmu hadis, tidaklah langsung menerima saja cerita itu dan tidaklah dia menjadi akidah. Kesimpulan tentang kepercayaan salib. Pemeluk Kristian mengatakan bahawa Al-Masih mati di kayu salib bukanlah kepercayaan disusun kemudian dan bukan diresmikan oleh Kaisar Konstantin setelah baginda menerima Kristian sebagai agama Kristian Roma, kerajaan Roma, melainkan termaktub di dalam kitab-kitab Injil sendiri, terutama dalam keempat Injil yang resmi itu. Menurut mereka, keempat Injil ditulis oleh para pengarangnya adalah dalam tuntutan wahyu dari Ruhul Kudus. Sebab itu dia suci dari kesalahan. Tetapi kalau kita baca keempat Injil ataupun kisah segala rasul yang mengikutnya dan surat-surat kiriman Paulus, lalu kita bandingkan dengan Al-Quran, kita akan mendapat perbezaan yang jauh sekali. Al-Quran ialah catatan lengkap dari wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak dicampur dengan sabda Nabi Muhammad SAW sendiri. Sehingga kalimat amin yang selalu diucapkan ketika membaca Al-Fatihah pun tidak ada dalamnya. Sedangkan keempat Injil adalah catatan kisah hidup atau riwayat hidup Sayyidina Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang ditulis oleh 4 orang dengan gayanya sendiri-sendiri. Sehingga ada Injil karangan Matius, ada Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas dan Injil karangan Yahya. Kisah hidup Al-Masih itu dilengkapi pula dengan sabda-sabda beliau. Bila kita lihat apa yang mereka namai Injil itu, dapatlah dibandingkan dengan sirah kisah hidup Nabi Muhammad SAW yang dicatat atau dikarang oleh Ibnu Ishaq atau Al-Waqidi, dan kesemuanya ditulis lama sesudah wafatnya kedua Nabi itu. Orang Kristian sendiri mengakui bahawa selain dari keempat kitab tersebut, dahulu kala ada lagi beberapa catatan lain, ada beberapa lagi Injil lain, dan di antara Injil-Injil itu telah terdapat pula catatan bahawa Nabi Isa tidak mati disalib. Yang disalib ialah orang lain. Orang Kristian sekarang pun mengakui bahawa di abad pertama dahulu itu ada satu golongan bernama Ibionisme yang tidak mahu menganut kepercayaan Isa disalib. Paulus atau Paul dalam surat kirimannya kepada orang Galatia, iaitu pasal 1 dalam 6, menyatakan heran dan menyesalnya mengapa ada orang di sana, itu di Galatia, yang begitu cepat berpindah kepada Injil lain. Dan dalam surat kirimannya kepada orang Korintus 11 dalam 13, Paul memberi ingat akan adanya rasul-rasul palsu yang mengajarkan faham-faham lain. Penjelasan Paul atau Paulus bahawa penjelasan Paul ataupun Paulus bahawa telah banyak berkisar pada Injil lain adalah bukti yang nyata sekali bahawa di abad pertama sudah ada catatan yang tidak mempercayai bahawa Isa mati di kayu salib. Dan rasul-rasul yang dituduh palsu oleh Paul
dalam suratnya kepada orang Korintus itu ialah rasul-rasul yang mengajarkan tauhid, menolak kepercayaan yang ditimbulkan oleh Paul sendiri tentang salib itu. Dan kisah perbuatan rasul-rasul itu diberi ingat pula bahawa bahaya orang-orang Yahudi yang menyelusup ke dalam Kristian membawa ajaran yang berbeza dari yang diajarkan Yesus Kristus. Kesalahan pengacau itu yang sangat besar ialah kerana mereka menganjurkan kembali bersunat, iaitu berkhatan dalam kalangan Kristian. Padahal bersunat itu telah dihapuskan oleh Paul. Lalu diterangkan pula untuk membenteras bahaya itu, murid-murid Yesus telah mengutuskan 2 orang berangkat segera ke Antakia ataupun Antiok. 2 orang itu ialah Paulus dan Barnabas. Sehingga lantaran itu mereka terpaksa berpisah. Kemudian orang pun bertemu dengan naskah Injil yang tua pula, iaitu Injil Barnabas, iaitu Barnabas yang berselisih dan terpaksa berpisah dengan Paul itu. Dalam Injil ini, Barnabas menyatakan pula fahamnya bahawa bukan Yesus yang disalib dan beliau bukan Tuhan dan bukan pula anak Tuhan, melainkan Rasul Allah datang ke muka dunia ini. Dalam Injil itu pun diterangkan bahawa ajaran-ajaran ini hanyalah karangan Paul sahaja. Dari perjalanan sejarah ini teranglah bahawa kepercayaan tentang Al-Masih naik ke tiang salib dan mati sebagai penebus dosa manusia itu tidaklah kata bulat sejak dahulu, kerana mereka tidak yakin sebagaimana yang telah diterangkan oleh Al-Quran itu. Orang Kristian telah berbelah dua. Segolongan menyatakan Yesus mati disalib, segolongan lagi menyatakan tidak mati disalib, melainkan orang lain, iaitu Yudas yang memfitnahkan dan mengkhianati gurunya. Akhirnya kerajaan Romawi yang tadinya menyembah berhala campur tangan menentukan bahawa yang harus dipakai itu ialah yang menyatakan mati disalib, sebab kepercayaan itulah yang lebih dekat kepada faham mereka. Apabila satu faham telah disokong oleh suatu pemerintah yang berkuasa, tidaklah dihitung lagi benar dan salahnya. Meskipun golongan yang tidak mempercayai adalah lebih besar, mereka telah dikalahkan dengan memakai kekuasaan. Mereka dikucilkan, dituduh murtad, dituduh Injil catatan mereka adalah palsu, dan guru yang mengajarkannya dituduh nabi palsu atau pendeta palsu. Langsungnya ialah bahawa mereka dikejar, diseksa dan diusir. Termasuklah yang dikucilkan itu ialah kaum Ibonis, kaum Essene dan golongan Tatianus, iaitu murid dari Justinus. Dan terkenal pula seorang yang turut dikucilkan bernama Arius. Kemudian datanglah keputusan bahawa yang dianggap sah hanyalah Injil karangan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Adapun yang lain dimusnahkan, dibakar dan dihancurkan. Dan ada juga satu-satu tertinggal, dan ada yang tersimpan dalam simpanan rahsia Vatikan, masuk dalam daftar buku yang terlarang rakyat membacanya. Ada yang tidak sempat membakarnya kerana disembunyikan orang. Di antaranya ialah Injil Barnabas. Kalau kita pelajari sejarah umum dengan seksama, dapatlah kita ketahui betapa besar dan ketatnya pengaruh gereja di abad-abad pertengahan yang dinamai abad-abad kegelapan di benua Eropah. Tidak ada satu orang pun berani mengangkat muka menentang kepercayaan yang telah didiktikkan oleh gereja, kerana ada yang berani menyatakan faham bahawa Nabi Isa tidak mati disalib dan kematiannya adalah bukan guna menebus dosa manusia. Orang itu akan mendapat hukuman yang amat ngeri, yang bulu roma kita akan berdiri apabila mendengar bagaimana caranya pelaksanaan hukum itu. Ada yang dicabut lidah, ada yang dicungkil mata, dan ada yang dibakar hidup-hidup. Diambillah keputusan bahawa kelepasan dari dosa adalah dengan menempuh satu jalan saja, tidak lain iaitu jalan gereja Katolik. Barang
Barang siapa yang tidak menyerahkan ketentuan imannya kepada gereja, dia akan kena kutuk laknat untuk selama-lamanya. Menyatakan pendapat berbeza dari ketentuan gereja, itu adalah dosa yang paling besar. Orang itu akan dikucil, akan dituduh keluar dari agama, dan gereja pun berkeyakinan bahawasanya menghancurkan sampai habis dan membongkarkan sampai ke urat akarnya segala faham yang berbeza dengan gereja itu adalah kewajipan maha suci dari gereja. Pada tahun 311, Kaisar Konstantin mengeluarkan firman Milano yang terkenal itu, mengakui kepercayaan salib, dan 10 tahun sesudah itu, 321, beliau menyatakan diri memeluk Kristian. Sejak masa itu sampai abad seterusnya, keluarlah beberapa undang-undang yang kejam-kejam dan ngeri untuk menghambat segala fikiran yang menyeleweng dari yang ditentukan. Valentian pertama disusul oleh Theodosius pertama di akhir abad keempat, iaitu 300 tahun 359 Masihi, mengeluarkan lagi undang-undang pengajaran keras terhadap yang menentang pendapat gereja itu. Di tahun 385 Masihi, mulai diadakan hukum bunuh terhadap presiden seorang Spanyol kerana dituduh engkar dari ketentuan agama, dibunuh atas perintah Kaisar Maximus. Kian lama hukum gereja kian mendalam atas kerajaan duniawi. Pada tahun 430 Masihi, Santa Agustinus mengeluarkan undang-undang yang lebih keras supaya dijalankan dengan kekuasaan, menghukum orang-orang yang melanggar ketentuan gereja itu. Sekecil-kecil hukuman ialah denda atau disita habis segala harta bendanya, atau dibuang atau direjam sampai mati. Santa Agustinus memberikan penjelasan seketika menuliskan tafsir dari Perjanjian Lama bahawa kekuasaannya lebih tinggi dari seluruh kekuasaan dan tidak boleh dibiarkan ada satu pendapat yang tidak dikeluarkan oleh kitab suci. Major et scripture actiae quam caminis humani angini capacitas. Beberapa tahun setelah Santa Augustus meninggal, Uskup Roma mengeluarkan daftar buku-buku yang diharamkan membaca kepada orang-orang yang beriman. Notitia Liberatium Apocrium Quam non Receptionur. Pada tahun 494, Paus Gelasius mengkoreksikan balik daftar itu dan menambahkan di sana sini. Panjanglah kalau semua catatan kita kemukakan betapa hebatnya kekuasaan gereja ketika itu. Bukan saja menyeksa pendapat yang lain, bahkan juga menyeksa, mengejar, bahkan membakar orang-orang yang mengeluarkan pendapat ilmu pengetahuan atau filsafat yang berbeza dengan pendapat gereja. Dan ini telah berlaku beratus tahun lamanya, sampai timbul revolusi fikiran dari Martin Luther kerana bantahannya atas penjualan surat ampun. Martin Luther tahun 1483 hingga tahun 1546 telah memprotes kekuasaan mutlak gereja Katolik pada 32 Oktober 1517. Maka apakah yang kejadian? Ialah peperangan agama yang ngeri yang menumpahkan darah beribu-ribu manusia, berperang berpuluh-puluh tahun lamanya, dan pembunuhan-pembunuhan ngeri sebagai malam Bartholomeus dan lain-lain yang berpokok pangkal dari mempertahankan kekuasaan atau kemerdekaan fikiran manusia juga, tidak lain. Tetapi setelah kaum Protestan mendapat kekuasaan pula, kefanatikan Katolik terus digantikan dengan fanatik lebih seram dan kejam oleh pemuka-pemuka Protestan sendiri. Pada tahun 1553 Masihi, Servetus, seorang Spanyol, telah dihukum mati atas anjuran Calugin, iaitu orang kedua setelah Luther.
kerana dia mengeluarkan pendapat membantah Trinitas, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus dalam kekuasaan Paus dengan gereja Katolik yang ketat. Kemudian dalam golongan Protestan yang mengatakan bahawa seluruh kekuasaan hanya pada kitab Injil, iaitu Injil yang sepanjang mereka fahamkan sendiri. Siapa yang menentang, mati tantangannya. Pada abad ke-16, timbul gerakan Sosinus yang menolak kepercayaan Trinitas dan Tuhan hanya satu dan Yesus bukan Tuhan atau anak Tuhan. Mereka melarikan diri. Gereja ini timbul di Italia sendiri. Pengikutnya lari ke Swiss. Tetapi sampai di sana mereka telah diusir oleh Calvin sendiri, sehingga lari pula ke Transylvania dan Polandia. Mereka ini memegang pendirian toleransi, jangan memaksa kepercayaan dengan kekerasan. Kerana pengaruh Sosinus itu, maka Constantine di Savoy memproklamirkan kebebasan berfikir dan menolak paksaan. Kehebatan pertentangan di Eropah kerana tidak ada kemerdekaan menyatakan fikiran inilah yang menyebabkan banyak orang Inggeris melarikan diri, berpindah kerana dibawa keyakinan agama ke benua baru Amerika. Dari itulah terkenal pilgrim kaum haji, artinya kaum yang berhijrah kerana inginkan kemerdekaan faham agama, meninggalkan pelabuhan Plymouth sebagai sambungan dari faham Sosinus. Dahulu itu yang tidak percaya lagi kepada salib sebagai penebus dosa manusia, tidak percaya kepada dosa waris dan percaya bahawa Tuhan hanya satu, iaitu Allah. Sehingga kalau kiranya kaum Unitarian mahu percaya kepada Nabi Muhammad, bolehlah disebut bahawa akidah mereka telah jadi satu dengan Islam. Bagaimanapun, namun di luar gereja, orang telah maju berfikir. Kalau dahulu ancaman hukuman mati bagi siapa yang menyatakan faham berbeza dari ketentuan agama, namun akhirnya di benua Eropah timbullah gerakan baru yang tidak takut lagi jika dikatakan murtad atau dikucilkan. Auguste Comte membuat agama humanisme. Voltaire dan kawan-kawannya menegakkan agama akal, iaitu deisme yang tidak bergereja. Orang-orang ini tentu sudah dipandang kafir oleh gereja. Namun semuanya itu menjadi bukti bahawa kepercayaan Nabi Isa mati disalib kerana menebus dosa manusia bukanlah suatu hal yang yakin, yang benar kejadian, melainkan kepercayaan yang telah diputuskan dan mesti diyakini. Benar atau tidak kejadian itu bukanlah soal. Runtuhlah agama Kristian sebagai terbayang terus terang dalam perkataan Dr. Vikul dan Dr. Zimmer yang kita salingkan di atas tadi. Dalil-dalil yang terdapat dalam kitab-kitab Injil itu sendiri sudah disalin dan diterjemahkan ke dalam beribu-ribu bahasa di dunia ini. Meskipun salinan-salinan itu kadang-kadang sudah terjauh dari pokok kata aslinya, namun kesan bagi orang yang membaca dengan bebas tidaklah dapat meyakinkan bahawa Isa Al-Masih yang disalib itu. Dia ditangkap malam hari mengikut Yahya 18 dalam 3. Serdadu-serdadu yang datang mengerumuni dia dengan senjata lengkap terpaksa membawa suluh atau ubur kerana hari telah gelap malam. Sedang serdadu-serdadu itu tidak seorang pun yang tahu siapa dia, sehingga Yudas dari semula telah memberi isyarat kalau orang itu diciumnya, itulah dia Yesus. Sudah kata itu saja sudah memberikan kesan bahawa yang tertangkap itu belum tentu Yesus. Dan dalam Yahya 18 dalam 6 diterangkan bahawa setelah Al-Masih menyatakan, akulah dia, orang itu undur dan rebah ke tanah. Dengan kenyataan bahawa orang-orang yang rebah ke tanah setelah mendengar suaranya sendiri bahawa memang dialah Yesus yang dicari itu, sedang dari gelap pula, sehingga mau tidak mau dapatlah dipikirkan bahawa di waktu itu keadaan jadi ribut. Di bawah
remang-remang cahaya, tanglung dan obor. Orang-orang yang disuruh datang untuk menangkapnya mundur ke belakang dan rebah ke tanah demi mendengar suaranya. Bagi kita orang Islam dapatlah diterima sebagai suatu mukjizat, suatu kebesaran jiwa, sebagaimana pernah kejadian pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu pedangnya dicuri ketika beliau sedang tidur. Seorang musuh mengambil pedang itu dengan hendak memancung beliau. Lalu orang itu bertanya, "Kalau aku bunuh engkau, siapa yang akan melindungi engkau?" Rasulullah menjawab, "Allah." Mendengar jawapan Nabi yang demikian, orang itu undur dan jatuh rebah ke tanah, dan pedang yang sedang tergenggam di tangannya itu pun terjatuh. Pada saat yang singkat itulah boleh jadi Nabi Isa telah diangkat Allah dari tempat itu, dan yang ditinggal hanyalah Yudas, dan yang hanya tinggal ialah Yudas. Menurut keterangan Sale, penyalin Al-Quran ke bahasa Inggeris, wajah Yudas itu agak mirip dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Wajah Yudas itu hampir serupa dengan wajah Al-Masih. Dalam Matius 26, dalam perenggan 56, dan dalam catatan Markus 14 perenggan 50 dijelaskan bahawa setelah kelihatan datang orang-orang yang akan menangkap beliau itu, maka murid-muridnya itu semuanya lari. Jadi tidaklah seorang juga di antara murid beliau yang 11 itu, sebab yang ke-12 sudah berkhianat, yang menyaksikan seketika penangkapan terjadi. Oleh sebab itu, bab menetapkan bahawa yang ditangkap itu adalah Al-Masih sendiri tidak lain hanyalah dengan persangkaan, tidak dengan yakin. Kita orang Islam mencintai Al-Masih sebagai mencintai Muhammad juga. Kita tidak memperbedakan rasul-rasul Allah. Maka dari membaca kisah-kisah yang tertulis dalam kitab-kitab yang dikarang oleh Matius, Lukas, Markus dan Yohanes, itu maka dapatlah kita mengambil pendapat bahawa tidaklah yakin bahawa beliaulah yang tertangkap dan dibunuh dan disalib, melainkan Yudas yang telah disamarkan Tuhan dalam gelap malam di bawah cahaya obor yang samar, di waktu serdadu-serdadu yang hendak menangkapnya itu telah tersungkur jatuh berkat nur iman dari seorang Nabi Allah. Lantaran itu, dengan penuh iman kita percaya akan apa yang dikatakan Yahya, itu Yohanes, sebagai sabda beliau, bahawa aku ini sudah mengalahkan dunia ini. Yahya 16 perenggan 33. Dan terpatrilah kemenangan beliau lepas dari tipu daya dan kejahatan musuh-musuhnya, lepas dari pembunuhan dan kayu salib, dengan sabda beliau, inilah hidup yang kekal, iaitu supaya mereka itu mengenal engkau, Allah yang esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau suruhkan itu. Yahya 17 perenggan 3. Kita sambut sabda beliau itu dengan ucapan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.